Yes, selamat siang tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Ya, tuan-tuan dan puan, ada artikel yang menarik yang saya kongsikan hari ini. Sebelum saya kongsikan artikel ini, sila subscribe ke Wako channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, subscribe sekarang dan jom kita tengok artikel yang menarik ini sekarang juga. Benci Najib dan benci Anwar. Mahathir akan bertanding atas tiket bersatu. Wow, kata Zaid Ibrahim. Oh, jom kita tengok. Itulah yang diperkatakan oleh Dr. Mahathir semalam. Kemarahan dan kebencian Dr. Mahathir terhadap Najib adalah total dan tidak kehabisan. Saya kira kalaulah ada barometer yang boleh menjadi pengukur kebencian Dr. Mahathir terhadap Najib, ia akan menunjukkan tahap yang sama dengan kebencian Dr. Mahathir terhadap Anwar Ibrahim. Dr. Mahathir begitu marah, dia akan bertanding sekali lagi dalam GE15. Dari apa yang diketahui umum, kemarahan Dr. Mahathir terhadap Najib tidak ada kena-mengena dengan 1MDB. Sepertilah kebencian terhadap Anwar tidak ada kena-mengena dengan Sonomi. Anwar enggan memberi laluan kepada Dr. Mahathir memerintah sampai akhir zaman dan mengkritik cara autokratik beliau, lalu menyiapkan diri itu mengambil alih pimpinan UMNO. Itulah punca kemarahan Dr. Mahathir yang tidak berakhir dengan terhadap Anwar. Dr. Mahathir tidak pernah menghukum sesiapa pun termasuk dirinya sendiri kerana skandal kewangan. Kebencian dan kemarahan Dr. Mahathir terhadap Najib berpunca dari Najib ingin menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri yang agak bebas dari arahan dan telunjuknya. Ada pihak percaya usaha mencari dana untuk UMNO yang tidak ada kaitan dengan Dr. Mahathir dan kawan-kawan Dr. Mahathir lah yang menjadi sebab utama penubuhan 1MDB. Selagi UMNO terpaksa bergantung dengan Dr. Mahathir dan rakan-rakan, selagi itulah Presiden UMNO dan Perdana Menteri mesti tunduk kepada kehendaknya. Walaupun usaha 1MDB menjadi satu skandal, ianya berjaya mencapai matlamatnya iaitu bebas dari kewangan Dr. Mahathir. Ini bermula kebencian terhadap Najib dan peperangan Dr. Mahathir dan Najib sehingga hari ini. Wow. Dr. Mahathir marah kepada Najib kerana Najib menolak permintaannya untuk dana yang besar untuk Proton. Proton telah merugikan rakyat ratusan juta tiap-tiap tahun sejak ianya dimulakan oleh Dr. Mahathir. Bila Pala cuba membuat kerjasama antara Proton dengan syarikat gergasi kereta dari Eropah supaya Proton hidup semula, dia ditekan oleh Dr. Mahathir supaya ianya tidak dilakukan. Najib juga berusaha menjual Proton kepada kumpulan luar yang dapat menghidupkan semula Proton dan menghentikan kerugian besar, tetapi Dr. Mahathir tidak setuju. Itu punca kebencian kedua. Jambatan Bangkok ataupun Crook Bridge dengan Singapura adalah satu lagi toy Dr. Mahathir. Dia marah bila Pala menghentikan pembinaan Crook Bridge. Lalu beliau mahu Najib teruskan idamannya itu. Najib juga menolak kerana pada masa itu Johor pun tidak setuju dengan pembaziran tersebut. Saya percaya faktor Mukhris tidak kekal menjadi Menteri Besar Kedah ketika Najib berkuasa di pusat juga salah satu punca kemarahan CD. Saya bukan penganalisa politik, tetapi saya percaya banyak faktor yang menyebabkan UMNO tewas GE14. Najib seorang diri tidaklah boleh memikul beban dan menjadi punca UMNO kalah. UMNO tewas kerana ianya terlalu lama di bawah pengaruh Dr. Mahathir. UMNO tidak dapat berubah dan tidak dapat menerima perubahan dan cara berpolitik yang progresif dan sihat di bawah Dr. Mahathir. Yang didewa-dewakan ialah politik Machiavellians di mana kuasa mutlak diutamakan dan prinsip diketepikan. Wow. Semua cara untuk mengekalkan kuasa dihalalkan kerana tidak ada moral dan integriti diperlukan.
Pihak ini berleluasa di bawah Parti Baru Bersatu dan caranya bergerak secocok dengan cara Dr. Mahathir dulu. Sebab itulah Bersatu akan menang besar dalam pilihan raya nanti jika pihak pembangkang tidak bersatu kukuh. Bersatu dan kerajaan tidak ada beza hari ini, dan kemudahan yang ada pada kerajaan adalah kemudahan yang ada pada Bersatu. Ini resepi kejayaan. Tetapi itu hanya akan berlaku bila ada pilihan raya umum nanti yang setakat ini belum jelas akan diadakan di masa terdekat. Yang menarik dalam GE15 ini ialah Dr. Mahathir akan bertanding lagi. Saya percaya dia akan bertanding di bawah Bersatu ataupun calon bebas yang ditaja oleh Bersatu. Bersatu adalah parti ciptaan Dr. Mahathir, maka kesitulah dia akan berpijak untuk meneruskan kemarahan dan kebenciannya terhadap Anwar dan Najib Razak. Artikel ini oleh Zaid Ibrahim, bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang untuk mengetahui lebih tentang politik semasa di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Hoa Kau Channel. Subscribe sekarang. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.